Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita semula pada hari Selasa 16 Februari 2021. Kita sebelum ni dah bercuti panjang, Jadi yang penting sekali hafalan tu. Macam mana hafalan kamu? Jadi Ustaz tanya, adakah kamu ikut apa yang Ustaz suruh? Hafal. Macam mana? Yang pertama apa? Kena lancarkan bacaan. Yang kedua, ulang banyak kali sampai ingat. Yang ketiga, hafalan mesti ulang sekurang-kurangnya 2 hari sekali. 2 hari sekali. Bukan 2 kali sehari, 2 hari sekali. Maknanya dalam masa 40 kamu hafal, dalam masa 48 jam mesti ulang. Okey, boleh. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang surah Al-Fajr. Dan minggu lepas kita ada apa? Kita ada ni kan, belajar surah hafal ayat 8 hingga ayat 15 dan sedikit menceritakan tentang kaum Samud. Hari ni kita nak hafal ayat yang baru dan insya-Allah untuk minggu ni hanya kita akan hafal ayat 16 hingga 19 saja. Sebab kita nak fokus pada 2 benda. Yang pertama hafalan, yang kedua tafsir. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama Ustaz akan baca ayat 16 hingga ayat 19. Okey, dengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma iza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ahanan. Panjang itu. Pendek kan jagalah. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Sadaqallahul azim. Kita akan hafal sikit ayat 16 sampai 19. Okey. Apa yang penting adalah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan dalam ayat 16 hingga 19. Marilah kita sama-sama mentadabbur ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kerja yang pertama hafal 16 sampai 19. Yang kedua, Ustaz akan tafsir dan kamu kena jawab soalan yang Ustaz akan berikan lepas ni. Okey. Pada minggu lepas kita belajar surah Al-Fajr ayat 8 hingga 19. Yang mana Allah Ta'ala menceritakan tentang kaum Samud yang membuat kerosakan di muka bumi. Okey, itu antara Allah berikan kelebihan kepada kaum Samud supaya mereka ni bersyukur dengan apa yang mereka ada, tapi malangnya mereka melawan apa yang Allah suruh. Okey, pada ayat ke-16. Pada ayat 15 mereka mengatakan, mereka menganggap bahawa apabila mereka kaya, mereka kata Allah telah muliakan mereka. Ini ayat 15.
Selepas itu ayat ke-16, wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahlan. Ayat 16, mereka kata apabila mereka miskin, mereka cakap ke Allah Ta'ala, ya Allah ni hina aku. Padahal kita kaya ke miskin ke sama je. Yang penting kita bersyukur akan nikmat apa yang ada. Allah nak supaya Allah nak kita sentiasa bersyukur. Tak kisah kita miskin ke kaya. Bukan sebab Allah nak muliakan, sebab kita kaya Allah mulia, kita miskin Allah tak mulia, tak. Tapi sebab Allah nak menguji. Yang kedua, miskin pun mulia, kaya pun mulia kalau dia mengikut perintah Allah SWT. Ini maksud dia. Ayat 15, mereka tak boleh berkata bahawa Allah memuliakan golongan kaya je, tak. Allah juga memuliakan golongan miskin. Miskin kaya sama. Yang bezanya amal ibadat dan keimanan. Okey, lepas itu Allah Ta'ala kata pada ayat yang ke-17, Allah menegur mereka yang kaya ni. Mereka dah kaya, dah banyak duit, tapi mereka tetap juga nak menghina anak yatim. Mereka ni tidak memuliakan anak yatim. Memanglah anak yatim ni antara orang dulu, zaman dulu anak yatim ni antara golongan yang ditindas lah. Mereka ni mereka ni ditindas sebab apa? Sebab tak ada ayah. Tinggal ibu dia orang aja. Ataupun salah satu daripada mereka lah. Maknanya dulu zaman Nabi dulu banyak berlaku penindasan terhadap anak-anak yatim. Mereka menghina anak yatim. Padahal Allah Ta'ala sangat memuliakan anak yatim. Seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW merupakan seorang anak yatim. Okay, ayat yang ke-18, Allah Ta'ala menggalakkan bagi orang kaya-kaya ni bagi makan kepada orang miskin. Anda kaya, bagilah makan kepada orang yang susah. Dan ke-19, dan kamu sentiasa makan harta pusaka secara rakus yang tidak membezakan halal dan haram. Okey, zaman dulu orang Arab ni dia suka kahwin dengan ibu tunggal yang ada anak. Mereka ni suka anak yatim lah. Mereka ni suka jaga anak yatim yang kahwin dengan orang yang kehilangan suami lah. Jadi mereka ni suka sangat suka kahwin dengan anak yatim. Sebab apa? Sebab harta yang ditinggalkan oleh ayah mereka. Bila mereka kahwin dengan ibu mereka ataupun mereka jadikan anak yatim sebagai anak angkat, jadi mereka menganggap bahawa harta tu dia orang punya. Padahal dalam Islam kita tak boleh ambil harta anak yatim kecuali yang perlu saja. Contoh, kita miskin, anak yatim kita kaya, kita boleh ambil harta sikit untuk jaga, untuk bagi makan kat dia dan kita sikit. Hanya makanan, tak boleh gunakan secara rakus, tak boleh gunakan secara berlebihan, hanya untuk sekadar makanan dan keperluan. Tapi zaman jahiliah dulu, bila mereka jadikan kahwin dengan ibu anak yatim ni, ataupun mereka jadikan anak dia sebagai anak angkat, mereka ambil tu harta tu dengan sesuka hati. Dan Islam tak boleh. Jadi itulah tafsir ayat 16 hingga 19. Okay, pertama, hafal ayat 16 hingga 19 dan ulang balik 1 hingga 15 yang Ustaz ajar sebelum ni. Okay, jadi tak faham boleh WhatsApp Ustaz apa dengar video ni ulang kali, insya-Allah. InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu depan untuk belajar seterusnya. Billahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.